Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Lamran untuk memberikan ruang dan peluang berkongsi pengalaman, mengulas mengenai situasi politik negara kita pada hari ini. Dan dalam video ini, saya ingin melahirkan sekali lagi rasa bertuah, rasa bersyukur yang teramat sangat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kerana hari ini saya bukan lagi ahli kepada sebuah parti yang resis, chauvinis yang bernama, dulu saya panggil Developer Action Party, tetapi hari ini saya tukar lagi nama kepada Direct Nego Action Party. Hari-hari semenjak menjadi kerajaan PADIPED 2014, DAP, nama DAP semakin hari semakin busuk. Mana taknya? Kita tak boleh salahkan orang untuk mengatakan DAP dah jadi parti yang busuk. Sebab apa? Sebab pertama, mengkhianati proses demokrasi negara. Mereka menjanjikan bulan dan bintang. Semua orang dijanji. Pelajar dijanji, peneroka Felda dijanji, pekerja kilang dijanji, semua dijanji. Tapi manifesto-manifesto mereka tidak dapat ditunaikan dan bagi saya ini adalah satu pengkhianatan kepada proses demokrasi negara yang membenarkan parti-parti politik untuk menjanjikan sesuatu dalam manifesto kita. Mereka ni pengkhianat. Dan hari ini saya kata DAP tak boleh gelar orang lain sebagai pengkhianat kerana mereka adalah pengkhianat nombor satu. Kedua, DAP telah mewujudkan satu keadaan setelah mereka menang, bukan mereka menjadikan Malaysia negara yang lebih baik, tetapi mereka mewujudkan satu keadaan resah gelisah, gundah gulana kepada majoriti rakyat di negara ini, iaitu orang Melayu. Banyak isu itu dan ini, saya tak payah sebut sesuatu. Saya ingat tuan-tuan pun ingat, DAP mewujudkan satu keresahan, satu perasaan orang Melayu yang membuat-buat untuk menentang kaum-kaum lain apabila DAP berkuasa, kerana DAP adalah sebuah parti yang bermain dengan sentimen perkauman yang terlampau semata-mata nak melindungi bangsa DAP, penyokong-penyokong mereka. Dan paling busuk sekali ialah apabila Lim Guan Eng didakwa dalam 3 pertuduhan. Mereka akan katalah ini penganiayaan politik, ini adalah satu benda yang cukup nak menjatuhkan DAP dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, kita memahami bahawa dalam proses mahkamah, apabila seseorang itu hendak didakwa, maka ada bukti yang cukup kuat untuk mendakwanya. Dan benda ini secara tidak langsung mencerminkan bahawa DAP bukan parti yang bersih, seperti mana yang giat didakwa oleh Lim Guan Eng sebelum ini, dan juga hari ini pertuduhan-pertuduhan yang dihadapi oleh Lim Guan Eng turut melibatkan isterinya dan membuktikan bahawa DAP bukanlah parti yang sebersih yang disangka oleh penyokong-penyokong tegar DAP selama ini. Dan yang terbaru yang menyebabkan nama DAP saya tukar sekali lagi ialah Direct Nego yang melibatkan jumlah yang cukup besar. Ringgit Malaysia 6.61 bilion yang dibuat oleh DAP dalam masa 22 bulan memerintah Malaysia. Come on lah. Kamu jangan bagi alasan itu dan ini, konon ini projek BN dan sebagainya. Kamu dah jadi kerajaan, kamu patut tunaikan prinsip yang kamu laungkan selama ini, iaitu tidak menerima sebarang direct nego ataupun ringan terus, sebaliknya melaksanakan semuanya secara open tender. Sebelum kamu jadi kerajaan, masa berbangkang, mendabik dada, kata no, semua benda tak boleh direct nego, semua benda kena open tender. Tetapi bila kamu jadi kerajaan, ada setempat boleh pula, ada setempat tak boleh pula. Dan yang merisaukan saya, yang membingungkan saya, sehingga saya nak tanya kepada DAP, apakah prinsip open tender ni dah hilang daripada DAP, adalah apabila saya dengar-dengar sebuah company yang terlibat dalam projek landasan berkembar DMIA, kononnya bapaknya pengurusi syarikat tersebut adalah bapa kepada siswa politik, kepada tokong DAP. Jadi kita dapat lihat apabila Menteri Kewangan daripada DAP, okey,
yang meluluskan direct nego bernilai 6.6 bilion ini mengalir secara laju kepada dan juga besar kepada Kementerian Pengangkutan, di mana syarikat DMIA ni yang terlibat dalam projek pengangkutan negara ini, bapanya dikatakan sebagai pengurusi kepada syarikat tersebut, yang mana anaknya adalah setiausaha politik kepada tokong besar DAP. Siapa lagi yang kalau bukan tuan-tuan tidak tahu, iaitu saudara Lim Kit Siang yang sudah tua, yang bagi saya sudah patutnya bersara, sebab dia janji sebelum ni, Lim Kit Siang kata kalau Anwar tak jadi PM dia akan bersara, patutnya dia bersara, tetapi masih lagi nak berpolitik semata-mata nak selamatkan anak dia. Jadi ini satu persoalan yang saya nak tanya kepada DAP, adakah perkara ini betul? Dan kalau betul, kalau tak betul, tolong jelaskan, tolong nafikan. Saya tahu anda seorang lawyer, ramai lawyer dalam DAP, kan? Saya nak tanya, semoga kita ini, terutama penyokong-penyokong DAP ini, mendapat penjelasan yang sebenar bahawa tidak ada kaitan bapa dalam syarikat, anak Setpol kepada tokong DAP. Ini akan memudahkan cara untuk syarikat mendapat itu dan ini. Ini satu penjelasan yang saya minta. Saya tak bukan tuduh. Saya tidak tuduh. Saya cuma bertanya apakah ini betul. Okey? Dan seterusnya, saya ingin menjawab ataupun memberi penjelasan terhadap persoalan yang dibangkitkan oleh ramai orang di luar sana. Kenapa DAP ataupun asal usul sikap kurang hajar DAP yang kita tengok selama ini. Sebenarnya bagi saya, asal usul sikap ataupun perangai kurang hajar DAP ini lahir daripada tokong besarnya. Tokong besar siapa lagi kalau bukan Lim Kit Siang. Kalau saudara pernah ingat, Lim Kit Siang pernah pijak gambar pemimpin-pemimpin DAP yang kononnya menyebabkan kerajaan Perak jatuh sebelum ini. Sebelum PRU 14, dah lama dah dulu. Jadi dia memijak gambar-gambar pemimpin ini dan ini memberi satu tanggapan ataupun satu approval kepada ahli-ahli DAP untuk bersikap kurang hajar. Begitu juga dengan Ronnie Liu yang menghadiri sebuah perhimpunan bekas-bekas komunis dan mengatakan kepada polis tidak perlu siasat benda-benda ini kerana apa? Kerana ini untuk hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan bersuara dan sebagainya, sedangkan tidak langsung menghiraukan sentimen, perasaan, hati rakyat negara ini, terutama askar-askar kita yang berkorban nyawa untuk mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Sebab itulah kita dapat tengok baru-baru ini, ahli-ahli DAP muda, DAPC Sarawak, sanggup untuk melanggar perlembagaan, langgar akta bahasa kebangsaan untuk menampal tulisan Cina di papan-papan tanda, kononnya atas alasan nak bagi pelancong Cina faham. Come on lah. Orang tak buat macam tu. Kamu bersikap kurang hajar dan kamu telah dididik oleh pemimpin-pemimpin DAP untuk bersikap kurang hajar kepada rakyat negara ini. Kami ingat kamu boleh menang dengan sikap kurang hajar. Saya rasa tak. Malah DAP semakin dibenci kerana nama DAP pun dah busuk gila-gila. Okay? Perkara ketiga saya nak ulas hari ini mengenai kenyataan seorang pemimpin DAP yang kata sekolah vernacular bukan penyebab ataupun bukan punca pecahan kaum. Kenyataan ini sebenarnya sama. Sama dengan kenyataan DAP sebuah parti berbelah bangsa. Semua orang tahu DAP adalah sebuah parti yang milik satu bangsa saja. Bangsa Melayu ada, bangsa India pun ada, tapi dipinggirkan dalam DAP. Tetapi DAP masih mengulangi bahawa DAP sebuah parti berbelah kaum. Ini satu benda yang tak betul dan juga kita faham bahawa DAP selama ini hanya bermain wayang untuk menunjukkan mereka parti berbelah kaum, di mana Melayu itu sendiri hanyalah pasu bunga dalam DAP sejak DAP menjadi abang besar dalam Pakatan Harapan sejak PRU 2008. Jadi, kita kena sedar benda ini dan saya harap orang-orang Melayu akan menolak DAP dan sekutunya. Sekutunya banyak. PKR ada, PAN ada, Pejuang ada dan juga parti-parti lain lah. Yang ada ni kita tolak semua DAP dan sekutu-sekutunya pada PRU 15 akan datang dan kita jangan bagi lagi DAP menjadi kerajaan kerana Malaysia tidak akan menjadi negara yang lebih baik di bawah DAP. Itu jaminan kebenaran yang akan saya terus katakan dan saya akan promosikan kerajaan tanpa DAP buat selama-lamanya di negara ini. Kerana apa?
kerana saya faham siapa itu DAP. Jadi tuan-tuan, saya harap kita terus istiqamah, kita terus membuka minda kita, nampak perkara yang benar, nampak perkara yang jelas, dan sama-samalah kita menunaikan hak kita untuk mengundi parti mana yang betul-betul berpotensi mampu untuk membanggakan negara ini tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Sekian saja. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton video saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk video-video akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.